wabarakatuh. Selamat datang ke kelas literasi Jawi siri ke-10. Siri ke-10 ya. Memasuki minggu kedua Januari 2021. Okey. Baik, seperti biasa kita mulakan kelas kita mengambil berkat ya. Dengan baca 3 kali Al-Fatihah. Pertama, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada baginda junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kedua, kepada tok-tok guru, ulama-ulama yang menurunkan ilmu ini sehingga kita boleh tulis dan baca. Dan ketiga, kepada kedua ibu bapa kita dan kita sendiri semua ahli peserta ya, juga ahli keluarga kita. InsyaAllah. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Nabina Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah kepada kami bukaan hati para arifin dengan rahmat-Mu dan bentangkan khazanah ilmu-Mu dengan rahmat-Mu ke atas kami, ingatkan kami apa yang kami lupa dan ajarkan kami apa yang kami jahil dengan rahmat-Mu, wahai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nawaitu ta'lu wa ta'li wa tadhkuru tadhkir wal naf'a wal intifaq wal ifadah wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-ghaib wa ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma adhni fahma nabi wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa ta'sir amma. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita masuk ke siri ke-10. Kita sambung masih tajuk nombor 6 tapi kelompok kedua. Ya. Dah yang hadir, semua berapa orang yang dah hadir hari ini? Cikgu Hawa dah masuk? Dah. Okey. Ustaz Mujahid ada tak? Tak ada. Bersama Umi di sini Cikgu Faridah serta anaknya Muhammad Abdul Fattah yang dia nak tengok Cikgu Hawa tulis khat macam mana. Ya. Dan guru teknik kita ya, tak lupa guru teknik kita Syahmi Sulaiman. Okey. Baik. Minggu lepas kita belajar kelompok pertama, kelompok huruf alif ya. Dan Umi dah terangkan mengapa Umi kelompokkan demikian. Ya. Kerana huruf-huruf ini bermula dengan alif atau bentuk yang sama seperti alif ya.
Seperti yang kita belajar hari Isnin lepas, alif, lam, lam alif, kaf international Arabic, kaf Melayu, kaf Jawi dan ga. Ya, ada 6 huruf. Hari ini kita pergi kepada kelompok keluarga huruf ba. Di papan ni Umi dah tulis. Dalam buku Umi, sebelum tu bila nak tulis, nak bagi cantik, kena pakai buku ni. Buku yang ada garis. Yang ini Umi rajahkan. 1, 2, 3. Ni baris yang keempat tu digelap. Untuk memisah huruf yang bentuk sepatutnya ada atas baris ataupun bawah baris. Dan 2 baris di bawah ni akan membantu kita supaya perut ataupun mangkuk ataupun ekor huruf itu tidak melebihi 2 garisan ini. Dan sebelum itu Umi nak tunjuk juga bersama peserta ada lagi kalau dalam buku Umi ni boleh tengok muka surat ni. Muka surat 33, 32, 33, 34. Yang lain tu contoh. Buku ni, muka surat 32, 33, 34. Cikgu Hawa boleh minta kat Ustaz Zul ada. Ya, buku ni. Okey, kemudian satu lagi bersama peserta kita bagikan, kita sertakan nota panduan menulis tu. Panduan menulis huruf, panduan menulis Jawi. Ni, ada tak? Nota ni, cuba tengok dalam beg, ada tak menulis Jawi? Dia tunjuk garis-garis ni. Kemudian itu contoh macam mana nak tulis. Sampai ni sampai ya. Kemudian di sini dia tunjuk nak panah ke mana, ke atas, ke bawah dan sebagainya sampailah huruf akhir ya. Jadi ada panduan. Kalau tak jelas, kalau ada apa yang ditunjuk oleh Cikgu Hawa, nanti boleh rujuk buku tu. Tapi di sini Umi nak tunjukkan biasanya kita buat latihan menulis huruf-huruf itu. Di sini huruf 6 huruf itu ialah batasa nun ya nya. Huruf-huruf ini Umi kelompokkan demikian kerana bila dia berada di awal dan tengah dan akhir, bentuknya terutama awal dan tengah bentuknya sama. Jadi kalau titik tu macam mana nak letak kat mana? Melainkanlah kalau dalam ayat itu huruf-huruf itu ada dalam perkataan yang ada dalam ayat itu, kita boleh tekalah. Tapi di sini Umi letakkan dalam kelompok yang sama kerana bila dia berada di awal dan tengah bentuknya sama. Cuma Cikgu Hawa akan tunjuk nanti untuk macam mana nak membezakan nun, ba, ta, sa, nya bila berada di tengah. Itu dia 6 huruf yang akan kita pelajari hari ini. Macam mana nak menulis dengan betul. Kemudian Umi tunjukkan di sini Umi guna Umi kembarkan pen outline ni.
Jadi kita nampaklah ketebalan huruf tu. Cuma minta gelapkan, ya. Ba, ta, sa, nya, ba, ta, sa, nun, nya, ya, ya, ya titik bukan ya, ya. Ya, sebab ya dengan ya alimat surah tu dia di ujung. Jadi huruf-huruf ini bila kita tulis di tengah atau di awal dia jadi macam ni. Dia sambung. Cuma titik itu ikutlah kita yang kenal atau tidak dengan huruf tu terjemahkan perkataan apa. Ya? Okey, kemudian di akhir sama juga dia ada akhir sambung dan akhir tunggal. Kalau akhir tunggal bentuknya kalau ba ta macam ni. Tapi kalau ya dia ada huruf yang sambung sebelumnya. Ya, tapi dia memakai huruf sebenar, huruf tunggal. Ya. Jadi kalau Umi nak tunjuk tidak menggunakan kaedah khat, Umi boleh tunjuklah di sini ya. Ba, ta. Tadi di awal kena balik. Ya? Ba. Lam, ya, au. Ni ya di tengah. Ni ba awal. Ni, okey. Ba di tengah. Sebalik. Lam, ya. Ya? Ataupun sebaliknya macam mana. Ni ba di tengah. Ya? Kalau ta di tengah, nun di tengah, sama juga bentuknya. Jadi tu kita kena belajar macam mana nak sambung. Kalau di akhir, kita nak sebaliknya nya. Ataupun kita, kata, ya. Ya, kita. Cikgu Hawa akan tunjuk lebih cantik. Ya, ataupun ba alif, ba kan akhir tunggal. Lagi kalau yang akhir sid alif ya. Ya akhir. Ya. Apa lagi? Kalau Umi tulis macam ni, datuknya. Tidak. Datuknya. Ni nya ni di akhir. Atau di tengah. Ya, ni. Okey. Lagi nun. Di mana misalnya kan? Di min alif nun. Nun akhir tunggal. Kalau di tengah kata menanti. Menanti. Nun, dua nun di tengah, kemudian ta, ya. Okay? Ya akhir. Ya? Kalau ya di tengah misalnya menantinya. Menantinya. Ya tu dah tak ada dah kepala-kepala dia tu. Ya, ini Cikgu Hawa akan tunjuk nanti. Okey, Cikgu Hawa. Hawa. Hello, okey. Ya, Umi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada Cikgu Hawa. Okey, semua dah bersedia ke dengan pen dan kertas semua yang ada? Boleh tengok ada yang pakai pensel. Siapa yang pakai pensel kat sini? Boleh komen kan? Komen ke? Ada yang pakai pen?
Dengar tak saya cakap ni? Dengar Dengar. Dengar. Okey, kalau tapi saya tetap mengajar menggunakan handam. Bagi yang guna pensel pun tak ada masalah. Ada yang pakai pen hot pun boleh, tak ada masalah. Okey. Saya mulakan dengan huruf tunggal dahulu. Yang kita akan belajar hari ini itu huruf ta, ba, ta, sa, nun, nya dan ya. Okey, permulaan ni kita akan mula huruf tunggal bagi bentuk huruf ba, ta dan sa. Ba, ta dan sa ni bentuknya sama sahaja. Okey, ni contohnya. Nampak ya yang saya share ni? Tak tengah. Nampak huruf Okey, nampak? okey. Okey. Okey, ni belum tulis lagi. Ini yang saya dah tulis. Okey, kita tengok huruf ba, ta dan sa adalah huruf yang sama bentuk. Yang kita hanya buat sekali saja, bezanya cuma ada titik. Okey, permulaannya ni huruf ni dipanggil kepala dia. Mulakan dari sekiranya ada baris tu, mulakan daripada baris yang kedua. Ni baris yang tebal yang Umi tunjuk tadi tu. Dan dari situ condongkan sedikit. Nampak Ni mesti condong dalam 45 darjah. Lebar dia dalam 4 titik. Ketinggian dia lebih kurang 1 baris setengah. Baris yang ada pada buku tu. Ataupun 1 titik setengah. Boleh nampak Saya tunjuk sekali lagi. Ni untuk huruf ba tunggal, ta tunggal dan sa tunggal. Siapa yang buat ni? Bezanya titik sama ada ta ataupun ba ataupun ta. Bagi 2 orang. Ini ada. Kalau sama jahit, kena 6. 6 orang. Jahit kan lagi. Ada. Huruf ba, ta, sa mesti berada di atas garisan utama. Badan dia. Ya, siapa pensel? Boleh cuba buat Jika menggunakan pensel biasa, kita menulis dalam buku biasa saja, tulis. Saya lebih suka tulis satu-satu. Ni sama je bentuk dia untuk ba, ta dan sa. Manakala bentuk huruf nun dan nya, bentuk dia lebih kurang juga sama. Bezanya lebar dia dan ketinggian dia. Dan mangkuk dia mesti berada di bawah garisan. Kenapa nak bagi poker dia duduk tengah? Itu atas ini, dia yang kena buat kamera daripada tu. Oh. Sama dengan Hawa boleh ke tengah sikit tak? Maksudnya? Dia tak masuk kamera betul-betul. Oh, tak masuk. Sekejap saya Dia ke tepi. Sekejap Okey ni. Okey. Saya tulis mula
Huruf nun. Mangkuk nun mesti berada di bawah garisan. Ketinggian ni 2 baris. Beza dengan ba. Ba hanya 1. Beza dengan ba hanya 1. Manakala nun 2. Nampak Di dalamnya 3 titik. Saya janji saya tulis. Oh, duduklah tu dia gelap. Okey. Mangkuk nun ni sama dengan lam. Mesti berada di bawah garisan. Dari Pilih saya. Dia boleh digunakan nun. Ni dia kan? Dia punya umat. Takut masa dia tulis kan dia bagi instruction. Dia orang tak dengar. Tak dengar? Dia punya Ya. umat dia. Bagi tahu dia. Hawa, penerangan tu pelan sangat. Macam mana tu? Mic dia. Mic Hawa tu bagi jelas sikit. Dia tutup mic dia. Tu orang memang tak dengar. Oh. Boleh dengar? Okey. Okay, ya ni mesti berada di bawah, badan ni mesti berada di bawah garisan. Tengok Nampak
ekor ya ni berada di bawah tulisan satu baris sahaja kalau mengikut buku yang diberi tu. Okey, ya sebenarnya ada dua bentuk. Biasa kita jumpa ya yang Cikgu ulang balik buat kepala ya tu. okey, kepala ya Ha. Boleh pakai. Dia kalau naik sebab apa stiker ni kan dia macam Okey, nampak tak? Siapa yang tanya tadi nampak? Okey. Nampak. Okey, dia dari sini. Jangan lebih daripada kepala ni. And then turun ke bawah. Okay, ya sebenarnya ada dua bentuk. Yang biasa kita tengok ya yang ini. Tapi jika kita tengok tulisan-tulisan Arab, ada juga, perlu juga saya ajar supaya tahu kemudian hari. Bentuk yang satu lagi macam ni. Ataupun kalau kita tengok dalam Al-Quran dia tulis untuk ya yang kecil di atas tu. Okay. Ada pernah tengok tak? Pernah jumpa tak ya ni? Ada. Ada. Selalunya ya tu dia hukum ke? Dalam Al-Quran adalah ya kecil yang biasa kita tengok dalam untuk menggantikan huruf-huruf ya tu. Biasanya digunakan dalam khat sulus lah. Tapi nasah pun ada sebenarnya. Okey, sekarang saya nak masukkan huruf tunggal. Ada yang nak tanya lagi untuk huruf tunggal? Untuk ba, ta, sa saya samakan bentuk saja. Satu je kita buat. Cuma beza titik saja. Ni. Untuk nun dan nya, bentuk yang ini. Satu bentuknya, cuma beza titik saja. Dan ya, bentuk ini ada dua bentuk. Boleh tahu bentuk dia, cara buat dia. Ya mesti mangkuk dia di bawah. Kalau tak ada masalah, saya nak sambungkan terus huruf bersambung dia. Sebab huruf sambung dia banyak sikit sebab dia beza sikit. Masalahnya tak tahu nak buat. Tak tahu nak buat. Praktis dulu sikit-sikit, insyaAllah boleh. Nanti saya akan hantar gambar ni dalam grup WhatsApp. Kalau ada masalah tu, boleh tiru balik lah. Yang semalam pun saya akan hantar semula. Yang penting dapat tahu dulu cara nak buat, insyaAllah lama-lama praktis akan jadilah. Sebab tu pentingnya guna pen hot. Sebab pen hot ni dia ada tebal dan nipis dan ada kecondongan macam ni. Dia nipis macam ni. Kalau pensel tu kita kena tekan sikit lah. Cikgu Hawa, saya punya ni macam ni. Mana nampak tak? Okey tak? Mana nampak Tak nampak. Mana pen dia? Lagi tengah sikit. Tengah sikit. Gelap dia. Tak nampak. Mungkin dia pen hot handam dia. Tahu. Tapi tadi saya tak tahu lah. Saya punya dakwah saya kering kok, susah saya nak tulis. Oh. Okey. Dia kalau nak mudah tulis, cari kertas
Kita panggil kertas apa macam mana? Kertas licin Ah, ya? Ya kertas licin. Oh, Guna kertas bila- licin. Tak ada. Bila kertas pakai kertas ni dia kesatkan jadi susah. Ya. Kalau jumpa kalender-kalender lama tu boleh guna. Oh, okey. Kita ambil Oh. belakang kalender yang licin tu kan. Tak boleh buang lah Ataupun- kalender ya? Untuk praktis boleh lah guna tu. Kalender lama biasanya guna pakai kertas ni kertas licin ni. Okey. Cara condong dia ingat mesti 45 darjah macam ni. Okay, kita sambung huruf yang sambung huruf yang bersambung. Untuk ba dahulu. Jika ba bertemu dengan ba, ini ba bertemu ba ataupun ba bertemu ta ataupun ta bertemu sa ke, bentuk dia macam ni. Beza pula bila nun bertemu nun ataupun ba bertemu nun. Ni selalu orang silap buat. Dia akan jadi juga huruf ba kemudiannya. Sebab nun mesti di bawah garisan. Kena ingat beza ni. Ni contoh ba, nun. Ba bertemu ba atau ta mesti berada di atas garisan. Tapi sekiranya nun di hujung, mesti di bawah garisan. Dan lebih kecil sikit daripada ba. Kena ingat ni. Ba ta ni dia lebar. Nun ni ataupun nya kecil sedikit. Malah bangkuk dia lebih dalam. Istilah ni boleh guna juga untuk ya sekiranya ya berada di hadapan. Ya berada di hadapan. Ini boleh gunakan untuk sekiranya ya berada di depan nun ataupun ta. Ta, sa ni boleh gunalah. Nunnya boleh guna di hadapan, bentuknya macam ni. Ataupun bentuk begini. Tak nak lagi nampak dari sini. Dah dari sini. Ini pula hanya boleh digunakan huruf ta, nya dan ca. Ta, sa dan ba. Ini untuk nun dan nya sahaja. Okay, saya teruskan huruf yang lain. Nanti kita ulang balik kalau yang mana tak tahu. Untuk gabungan 3 huruf pula. Ni 2 huruf. Ni sekiranya untuk ba di tengah, ba di hadapan, ba di tengah dan ba di hujung. Ni tak nampak sekarang ni. Tak. Saya kena ambil kat masuk ni. Okey, tengok tak? Tengok tak bentuk ni lebih tinggi? Sekiranya mempunyai 3 huruf yang sama. Contohnya ya, ba, ba, atau ta, ataupun ba, ya, ta, kita perlu naikkan salah satu huruf di tengah ni. Supaya untuk nampak beza huruf tu. Tidak kita akan jadi macam kepala sing semuanya. Kalau kita tak naikkan salah satu. Faham? Kenapa kita perlu naikkan salah satu huruf tu? Supaya dia tak menjadi kepala sin. Cikgu Hawa, kalau Yes, kata tadi kan ya nun tu di tengah ditinggikan kan,
Lepas tu kita nak mula huruf ta tu, memang kalau ta tunggal kita lebih tinggi kan dia punya batang macam ta mula ta tu kan. Ni sekarang ni ta. Okey. Ta tu macam dia rendah je kan daripada kalau yang tunggal. Ni sekarang yang sambung ni maknanya bentuk ta tu, permulaan ta tu dia rendah je. Semua sama atas garisan. Ba, ta ni semua atas garisan. Melainkan huruf nun di hujung saja. Bukan maksud saya nak mula tu kalau huruf ta tunggal kita mula tu macam lebih tinggi kan. Okey. Nak tahu yang tu ya. Tak, dia sama je yang ni ya. Kepala ni ya. Yang ta. Yang ta. Ni. Yang permulaan ta tu kan kita bermula dari ta. Tu kan macam dia rendah je, tak ada tinggi. Dia kena rendah sikit je daripada yang asal yang ni. Okey. Jangan tinggi sangat. Kalau boleh jangan letak kepala lah. Selalu orang tengok akan letak kepala ni. Saya nampak. Jangan letak ni. Ni tak nak. Ni tak nak. Dia kena macam ni. Dia hot ni kena ambil masa kan nak belajar. Tapi saya cuma nak bagi kenal huruf saja. Ni sikit saja. Saya lupa satu lagi huruf. Bila bertemu huruf sin, siapa perasan kalau bacaan Yasin tu, ya tu ditinggikan huruf dia. Dia sama juga konsep dengan yang ni. Perasan ya? Yasin. Biasa tengok Yasin mesti. Saya ingat. Mesti tinggi. Perasan tak? Salah. Ya, biasanya Yasin. Yasin ataupun Nas. Yasin. Sebabnya kenapa ditinggikan? Supaya kita dapat bezakan ini huruf ya, ini huruf sin. Bila bertemu dengan ba, nun, ta di hadapan, bila bertemu dengan huruf sin, dia akan dia mesti dinaikkan. Dia mesti tinggi ni. Panjang dia sikit. Berkurang 2 titik setengah ke 3 titik. 3 garis. Biasa kita tengok buku Yasin tu kenapa mesti kita tak pernah ataupun mungkin tak perasan. Kenapa huruf ya tu ditinggikan? Beza dengan ba tadi. Beza ba dengan ba kan? Tak rendah saja. Tapi ba dengan sin dia perlu tinggi. Ini garisan dia. Ba ni banyak sikit dia punya kerenah dah. Okay, saya teruskan huruf nun pula di hujung. Contohnya mubin. Tapi saya buat bayanun lah. Ini pun sama, kita perlu tinggikan. Ke tengah sikit lah. Sorry. Okay. Saya ulang balik. Bayanun. Mula tengah yang tu. Beza dengan banunta tadi, bayanun dia mesti yang ini ditinggikan. Nun mesti di bawah garisan. Bila nun di hujung. Contoh lain lah saya bagi huruf lin. Lam ya nun. Lam ya nun pun sama juga konsep.
Supaya kita tak menyamakan huruf tu. Biasa saya tengok yang tulis Jawi, lam, ya, nun ni dia sama je, dia jadi macam ni. Betul tak? Tapi sebenarnya nun tu mesti berada di bawah garisan. Cerah. Pada duduk Dan nak tu. tunjuk lagi, mungkin yang pernah juga jumpa ba mim. Ni sebab mungkin untuk tunjuklah supaya tak terkeliru lah bila jumpa nanti. Ba mim ni pun macam ni bentuk dia. Bisa jumpa tak huruf ba? Ha. Ni pun huruf ba sebenarnya. Ba, ta, nun boleh guna. Semua. Ada persoalan boleh tanya? Ha. Okay, kalau yang tu saya terus kalau tak ada masalah lagi. Huruf ya. Ya di depan sama je dengan yang tadi. Cuma kita nak tengok ya di hujung. Bila bertemu ba, ya. Ba, ya. Okay, this one can be. Sorry. Ba, ya. Baya. Baya awal, baya tengah, baya akhir. Ni B. Awak cuba tunjuk baya awal, baya tengah, baya akhir. Ba, ya tengah. Baru dengan ya dengan Okay, saya tunjuk ini satu dulu sebab banyak juga huruf ni kadang orang akan buat macam ni. Betul tak? Ramai yang buat macam ni. Ni salah sebenarnya. Dia akan jadi ada 1, 2, 3 rumah. Ni satu rumah, ni satu rumah, ni satu rumah. Dia jadi 3 huruf kat sini. Saya nak tunjuk kalau ba, ya sebenarnya macam ni saja. Ataupun, Kalau nunya, sorry, nunya. nunya. Nunya pun sama juga. Ni boleh gunakan untuk nunya, ba, ya, ta, ya. Okay. Okay. Saya nak tunjuk yang ni. Yang ni sebenarnya ba. Ba. Nun. Contohnya nun ataupun ta pun boleh. Ataupun ya. Ni, ya. Ni boleh letak huruf ta, nun ataupun ya. Ini boleh huruf ba, ta, nun. Dan di hujung ni hanya untuk ya saja. Ini untuk ya di hujung. Sekiranya bertemu huruf yang sama bentuk. Contohnya ba, ta, nun, ya. Pula kalau huruf ca, nun, ya.
Beza pula dengan cahaya. Saya nampak selalu orang confuse yang sini. Dia akan jadikan cahaya ni bentuk yang ini. Tapi sebenarnya cahaya bentuknya macam ni. Macam tadi Umi tulis apa, perkataan apa tadi? Apa tadi? Tu Umi pun dah tertambah satu huruf. Boleh nampak beza ya? Baya, bataya. Tu, dia tunjuk. Dia ada dua, satu bentuk. Ini bataya, ni 3 huruf. Ini 2 huruf saja. Boleh je, selalu saya tengok dalam komputer dia tulis baya ni macam ni. Boleh je guna. Dia banyak guna macam ni. Ni boleh guna. Ya. Tapi jangan sesekali dinaikkan. Selalunya ada yang naik macam ni. Ni salah. Baya. Untuk baya. Ni boleh digunakan. Sebab yang ni susah sikit orang nak buat. Yang ini boleh digunakan. Dia ambil dada ya aja. Alamak dua tu. Yang ini jangan digunakan untuk 2 huruf. Baya ke tak boleh macam ni. Ini akan jadi ba nun ya ataupun bataya ta nun ya. Ni akan jadi 3 huruf. Ni 2 huruf. Dia 3 huruf. Selalu orang silap di situ. Ya ni memang confuse sikit bila orang nak buat. Bila di hujung. Bukan, macam ni tak boleh. Macam ni 3 huruf. Ya. Dia Umi tak nampak Umi. tak nampak Umi. Umi tulis tu tak nampak. Oh. Cuba tengok Umi tulis tu. Itu kan? Itu jadi huruf bani. Ya? Ni. Kalau macam ni tak boleh. Dia 3 huruf. Tak boleh, dia jadi 3 huruf. Ni dia 3 huruf. Itu pun Umi dah tertinggikan sikit bentuk dia. Patutnya Umi tulis. Apa dia? Tulis macam ni. Tak lupa Benti. Kata. Banun Taya. Benti. Benti salah. Banun ta saja benti bahasa Arab. Dah. Kita tulis saja eja lah. Macam Siti. ni. Biasanya Siti. Orang confuse Siti. Bukanlah maksudnya balun ta tu memanglah balun ta kan. Biasa Siti. Tengok Siti. Macam ni? Okey. Tu boleh. Binti bini. Benti. Ya betul. Okey. Kalau macam ni tak boleh. Ya. Ini Siti. Ya. Nun. Macam ni tak boleh kan? Apa tu? Ni Ni dia kena ada salah. Itu salah sebab dia dah jadi satu rumah lain. Satu huruf lain. Dia akan jadi tambah satu huruf lain. Kaedah penulisan dia memang salah jadi. Lagi ada yang soalan lagi? Okey, Sinya pun sama. Sinya ni saya nak tunjuk sikit. Saya buka kertas lain. Sinya selalunya orang confuse sikit tulis. Sinya akan jadi macam Umi tulis tadi lah. Sinya. Bini. Bini. Sinya. Bayar bini.
Okay, ni sin ya. Tapi kebanyakan orang akan tulis, dia akan naik lagi satu. Ditambah huruf lah tu. Ya. Sin ya ni memang selalu orang confuse. Tak nampak ya. Lagi huruf. Nanti. Cuba aja nanti. Nun. Nun taya. Nanti. Macam ni kah? Apa dia tu? Nanti. Dia tak boleh lagi Tak boleh huruf tu. kan? Tak boleh. Nanti. Dan ni tambah ni je lah. Boleh. Tidak. Nun taya ya nanti. B nanti. Ni pun tak boleh kan? Dia ada ni. Tak boleh. Dia terus macam ni. Saya terus. Dia tu. Ni ada huruf tak? Ada. Ada. Ha. Mana jangan bagi nanti macam tu. Ada. Ni macam saya tulis ni Umi. Jangan bagi naik. Nun. Jangan bagi naik kepala tu. Ya, kepala ya tu selalu orang tambah. Kepala tu jangan bagi naik. Tapi dia ada juga kan? Tapi dia tetap ada tapi jangan terlebih satu rumah. Masalahnya lepas nun yang kedua tu Umi terus naik. Terus naik dan turun ke bawah. Macam tu? Ya. Tapi dia ni besar sangat. Dia betul Umi. Sepatutnya dia kecil je. Dia nampak sangat dia kepala etik dia tu. Ada yang nak tanya soalan? Cikgu, kalau mim ya, Mimnya. Okey, mimnya ada dua bentuk. Saya lupa. Satu bentuk yang kepala ni untuk yang saya tunjuk ikut kaedah kuat lah. Okey, ni satu bentuk. Dia mesti, mangkuk ya mesti berada di bawah garisan. Satu lagi yang boleh diterima pakai untuk jawi. Nampak tak? nampak. Ni, boleh diterima pakai. Dan sekiranya huruf ya yang saya jumpa satu lagi yang tadi yang saya tunjuk yang tadi tu, yang satu lagi tu ya ke bawah. Ni ya yang satu lagi. Ya nak buat. Ya ini payahlah sebab tapi saya perlu bagi tahu sekurang-kurangnya bila jumpa tahu itu huruf ya. Awak cuba tulis, nak tengok sambungan sakitnya. Ya, tanya. Sakitnya. Sin. Sin alif kaf ya tanya. Sin alif kaf ya. Kaf ya tanya. Kaf ya tanya. Sakitnya. Okey. Sekejap ya.
Sambung nyatanya. Sakitnya. Kaf kita dah belajar semalam. Okay. Ada orang buat macam ni. Sa, sa. Ni saya kata tadi ni, huruf yang perlu berada di atas dan perlu berada di bawah. Tapi budak-budak dah belajar, ya dengan ta ni macam tu je dia buat. Ha, ya betul. Ni, Belajar macam tu je. ni tak Dia ada. mesti sebenarnya kena tinggikan untuk kita bezakan huruf tu. Dia kena tinggikan tu. Ha, ya. Nun tu mesti di bawah garisan. Ada huruf lain, Min? Budak-budak kalau dia belajar boleh buat macam ni, cantik lah. Ha, ya. Macam ni, Kurang-kurangnya dia naikkan sikit pun tak apalah. Ha. Cuma saya nampak biasanya dia akan, nya tu dia akan jadi huruf ta juga. Bentuk huruf ta. Tu yang kena tunjuk betul lah. Dia akan jadi, Nya tu dia mesti jadi, dia akan jadi panjang juga. sebab dia huruf akhir kan. Ha. Beza huruf nya dengan ta tu kita perlu ajar lah budak supaya tak nampaklah perbezaannya. Nya dengan nun mesti bentuknya mendalam dan agak kecil, tapi ta dia lebih lebar dan Terbuka. nipis dan terbuka. Ada yang pelajar nak tanya ataupun minta buat bentuk huruf apa? Dia khot ni memang kena banyak praktis. Permulaan ni memang agak susah dan sukar sikit lah. Tapi kita sekurang-kurangnya kita kenal huruf tu. Okay, ada 2 minit lagi boleh tanya? Minit. Okay. Cuba buat yang cikgu. Ya, saya. Cuba buat lagi sekali yang kap ya tanya tu. Nak kaf tu tak pandai nak buat. Kaf, ya, Kaf ta. ya tu. Okey, sekejap ya. Apa kak ya? Sakitnya tu. Oh, sakit. Kak kita. Kaf daripada atas ni. Ni sebenarnya kena ke sini dulu sikit tapi tak perlu, tak apa. Terus je ni. Satu. Ini jahit tak boleh sorang ni. Ada. Kusuk menulis. Saya biasa akan habiskan badan dahulu baru saya masukkan dia punya ni. Habis kan? Ya.
kitnya. Okey, semua huruf kita dah belajar kan Cikgu Hawa? Ya. Semua dah ada. Harap tak terlepas. Sebelum kita buat penutupan kelas, penangguhan. Nanti saya akan hantar gambar balik huruf-huruf ini Okey. dalam grup WhatsApp. Baik, minggu depan tunggu pengumumannya sebab apa? Cikgu Dr. Adi dia akan balik. Mungkin dia ambil hari Isnin dan hari Rabu sekaligus. Ya. Jadi orang macam mana pun bersedialah untuk kelompok 3. Kalau dia kata dia tak boleh, dia hanya boleh hari Rabu, jadi kita bersedialah ya untuk kelompok 3 nanti kelompok huruf jim. Ni 4 huruf. Ya. Okey. Baik, kalau tak ada soalan, kalau ada masukkan dalam kumpulan. Kalau tak ada, Ustaz Mujahid ada tak? Mujahid? Tapi saya kat luar. Umi baca doa. Umi. Ada tak bersuara hari ni? Umi baca doa Umi, saya kat luar. Dia bersuara dengan doa sekarang. Silakan. Umi baca doa Umi, saya di luar. Saya di luar Umi. Umi baca doa boleh? Saya di luar. Tak dengar? Umi bacakan doa boleh tak? Saya di luar ni. Bacakan doa. Dia ada di tak mana. Dia Ustaz Mujahid kat luar, dia minta Umi baca doa. Oh, okey, tak dengar. Okey. Baik, seperti biasa kita tangguh kelas kita dengan baca tasbih kafarah dan juga suratul As. Mohon dengan bacaan itu Allah bagi kita untuk istiqamah untuk meneruskan kasus kita sehingga kita boleh menulis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun dan maaf. Doakan kita semua sihat. InsyaAllah jumpa lagi pada hari Isnin minggu depan. InsyaAllah.